Ya, belakang dekat tu. Jerai kan? Bukan jerai ni. Ya Ahmad, ya. Tuan Speaker, semalam rakan Tuan Speaker mengatakan bahawa kita mesti orang yang ada pada pukul 3:30 semalam akan diberi peluang untuk ucap. Saya tidak dimaklumkan insyaAllah. Tapi saya ada, Datuk Pengerusi. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Merujuk kepada Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air di bawah Kepala B29 butiran 02000 pasukan projek penyaluran air mentah Pahang ke Selangor yang berjumlah 3.6 juta yang melalui kawasan Hulu Langat. Saya mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada Kementerian dalam usaha mengatasi krisis air di Malaysia, amnya dan Selangor serta wilayah persetujuan khasnya yang dijangka boleh beroperasi dalam tahun 2013 atau 2014 nanti. Walau bagaimanapun, saya sangat berharap supaya Kementerian dapat mengawasi dengan lebih dekat dan berkesan kerja-kerja kontraktor di peringkat awal yang melibatkan pembersihan kawasan hutan. Kesan yang dirasai oleh penduduk sekitar projek ini, iaitu di Lubuk Kelubi, Hulu Langat, ialah berlakunya ribut taupan akibat dari pembukaan hutan yang merosakkan rumah mereka, bumbung-bumbung mereka di bawah angin. Apabila hujan lebat pula berlaku banjir lumpur yang memasuki rumah mereka dan memusnahkan harta benda dan perusahaan mereka, seperti projek aquaculture di situ yang menyedihkan. Ada di antara rumah-rumah mereka juga sudah retak dan sebagainya, tetapi mereka tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya walaupun ada perbincangan antara penduduk dengan wakil kementerian. Oleh itu saya sangat berharap bantuan kementerian untuk membela nasib penduduk kampung Lubuk Kelubi, Hulu Langat ini yang tertekan apabila projek ini dijalankan. Datuk Pengerusi, di bawah Kepala B29 butiran 03000 bekalan air berjumlah 21,59,600 dan P29 butiran 09100 rancangan bekalan air Selangor berjumlah 51,919,000. Saya ingin menarik perhatian kepada banyak aduan dari rakyat berkait dengan kualiti bekalan air oleh Syabas disebabkan oleh tekanan rendah dan sering kali berlaku pipe pecah sepanjang jalan Ceras Hulu Langat. Saya juga mendapat banyak SMS dari orang ramai bahawa kejadian yang sama dan masalah kualiti air berlaku di Datuk Keramat, Kepung, Putrajaya dan Rawang. Saya juga dipahamkan terjejasnya kualiti bekalan air ada juga kaitan dengan penstrukturan semula industri air yang belum selesai dan peranan SPAN yang kurang berkesan dalam menghadapi krisis bekalan air di Selangor dan KL khasnya dan seluruh Malaysia amnya. Dari itu saya berharap kementerian dapat membantu menyelesaikan masalah rakyat dengan mempercepatkan penyelesaian penstrukturan semula industri air, mempertingkatkan mutu perkhidmatan air dengan meningkatkan kecakapan SPAN dan menyalurkan bantuan kewangan kepada Syabas dalam memperbaiki mutu kualiti air sama ada dengan disebabkan oleh tekanan yang rendah dan penukaran pipe asbestos yang lama, di samping memberi bekalan baru kepada taman-taman perumahan yang berkembang dengan pesat. Datuk Pengerusi, merujuk kepada B29 butiran 3000 bekalan air mengenai projek pengambilalihan air bawah tanah oleh Sandabi di Batang Padang Perak yang dianggarkan mengeluarkan 500 juta liter air sehari dan disalur ke Selangor. Saya menyokong agar kementerian bersama kementerian sumber asli dan alam sekitar menimbang semula projek ini. Datuk Pengerusi, saya kurang puas hati kerana kementerian sebelum ini sudah memberi harapan yang tinggi dalam program-program di bawah seperti yang saya sebut nanti, iaitu butiran 0600600 program teknologi hijau berjumlah
5 juta yang baru dibuat promosi. Yang kedua, butiran 060700 Pusat Tenaga Malaysia berjumlah 20 juta yang dicadang untuk ditukar kepada Pusat Teknologi Hijau. Butiran 060800 Program Pembangunan Kuasa Nuklear berjumlah 5 juta yang telah dipersetujui sebagai satu alternatif dalam polisi kepelbagaian bahan api. Kepala P29 butiran 00100 Program Kecakapan Tenaga dan Tenaga Diperbaharui berjumlah 9.168.800 yang kita berharap sebahagian dari peruntukan ini kementerian dapat memberi insentif atau bantuan kepada penjana tenaga yang boleh diperbaharui. Umpamanya, pertama biomass dari sisa kelapa sawit atau sisa pepejal bandaran yang kita dipahamkan ada beroperasi di Johor Bahru dan juga di Semenyih, Pulau Langat. Pengeluaran sel fotovoltaik untuk menyimpan tenaga solar supaya yang ada di Kulim, supaya mereka dapat mencapai sasaran 5% jumlah tenaga yang dibekalkan kepada grid nasional. Saya berharap kementerian dapat memberi penjelasan berkaitan butiran-butiran yang saya sebut di atas tadi mengenai rancangan yang akan dijalankan dengan peruntukan yang terbatas ini. Sekian, terima kasih.